Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Ta'ala karena dapat kita berjumpa lagi pada malam itu untuk mendengar sedikit penerangan daripada Parti Pakatan Rakyat, khususnya Parti Keadilan Rakyat. Saya baru balik dari kawasan Luar Batlah, khususnya Katan Lupa, Seri Aman, Seratok, dan Mambung. Jadi rangka karena pemegang jawatan dalam jawatan kuasa pilihan raya bagi negeri Sarawak, PKR negeri Sarawak. Jadi adik kakak sekalian, so saya pun pernah seperti saudara rakan saya, calon kita pada PRU yang ini, yaitu saudara Ahmad Najib, kita pernah bertanding pada pilihan raya negeri yang baru lepas. Jadi yang ingin saya sentuhkan pada bicara saya pada malam itu ialah selepas pilihan raya negeri, kita diberitahu, saya tak tahu rakan-rakan lain, saya diberitahu oleh para akademia dari UNIMAS bahawa sukar bagi Pakatan Rakyat khususnya PKR untuk menang di Petrajaya, menang di kawasan Kuching. Jadi saya bertanya dan merasa heran, mengapa? Jawaban mereka, kajian mereka menunjukkan oleh kerana orang Melayu di sekitaran Kuching kebanyakannya ada adik kakak, mak bapak, adik-beradik, keluarga, jiran yang bekerja perintah. Takut. Soalannya takut. Jadi saya nak utarakan masalah itu dulu dengan orang kita Kuching. Saya orang Kuching. Saya merasa sedih. Sepatutnya orang Melayu Kuching adalah di hadapan perjuangan yang menegak keadilan. Sebab kita ada internetnya, ada berita dari Harakah, Roket, dan Suara Keadilan. Jadi kita patut pakai. Dan tidak harus takut lagi dengan kewajiban kita, hak-hak kita sebagai rakyat negara yang merdeka. Jadi hak kita untuk memilih siapa yang kita patut pilih. Pak, saya sentuh tu sebab 2 malam lepas saya berceramah di Belading. Seorang ketua wanita PBB Belading, 18 tahun ketua wanita, semalam alhamdulillah masuk PKR untuk mendukung kita salam perjuangan. Jadi saya tersebut, yang anehnya kawan-kawan di luar bandar tidak masa Dayak, Tosah cakap lagi, sibuk cakap lagi. Saya menang mana kita tu, saya baru datang, saya baru balik, ya lewat tu, minta maaf dengan Najib tadi lewat, baru datang, sibuk datang lagi. Tapi orang kita Melayu hanya ada keras sikit di linggar, Sebuyo insyaAllah, Beting Maru insyaAllah, Seratok Kabuk insyaAllah. Jadi perubahan dah ada. Tapi apa kena orang Kuching masih tegar lagi? Saya sih faham. Jadi saya nak lontar tu kepada kita adik kakak supaya sama-sama kita berfikir, sebab apa yang diperjuangkan, saya akan urai sedikit. Rakan saya tadi, sahabat baik saya Saudara Arif telah menerang dengan panjang lebar perjuangan kita. Jadi contohnya tadi, kebetulan saya masuk tadi tengah ada video Global Witness. Jadi pelik apabila NGO antarabangsa seperti Global Witness mengadakan video seperti ini, semua tidak PBB, termasuk kawan baik saya YB Fadilah, Datuk Fadilah, bukan YB lagi tu, lagi tengah mungkin YB Ahmad Najib, Datuk Fadilah rakan baik saya pun deny, si betul ya. Tapi apabila video yang kabur hitam putih Anwar Melayu, semua kata benar tu, benar tu kah? Jadi saya simak komen hari ini, saya madah tu petunjuknya bahawa Barisan Nasional sudah kekurangan modal dan berasa hawa kekalahan, maka ada modal lain lagi. Video lucah keluar, fitnah keluar, dan yang lagi sekali hal isu BRIM. Jadi adik kakak sekalian, kita mesti clear dalam pemikiran kita yang mengenai isu BRIM. Isu BRIM bagi tafsiran Pakatan Rakyat adalah rasuah. Jadi balik soalan soalan yang disebut oleh saudara Ali tadi, bahawa BN Barisan Nasional PBB
amanahnya hanya rasuah. Apa kena? 50 tahun mentadbir negeri itu, saya dah keluar 500 ringgit. Apa sebab? Sama-sama kita berfikir, kita orang Kuching tu sama pintar. Ada lebih pintar mereka orang di situ. Buat orang Kuching, orang Melayu Kuching, pintar, PhD-nya banyak, doktornya banyak, graduate-nya banyak. Tapi fikir, sama-sama kita berfikir. Apa kena? BN madanya kuat, menabrak bertiga. Tapi si ada dalam sejarah negara kita bahwasanya seorang Perdana Menteri mentadbir sampai ujung waktu 5 tahun sebagai Perdana Menteri. Apa petunjuknya? Adik kakak sekalian, saya menyentah beri lagi sebab isu itu ada hangat dan banyak orang madah kekalahan Pakatan Rakyat karena orang rakyat yang bagi. Jadi saya menyentuh dua perkara. Pertama, saya ingin tegaskan situ, mun kita menerima beri, kami ngalak kita ambil duit ya bukan duit Datuk Tahir, bukan duit Datuk Fadilah, ya duit kita, diberinya baliknya kita. Jadi terima. Tapi kita sebagai orang pintar di Kuching itu harus berfikir. Jadi kita sedih apabila nanggap orang kami bersusun-susun untuk kami beri. Bukan kerana bersusun, tapi orang yang beri ada kelayakan. Apabila pendapatannya 3,000 serumah di ke bawah, dia dapat entitled beri. Jadi apabila kita lihat betapa banyak orang dapat menerima beri, ialah adalah mukul muka ada BN. Sebab ia menunjuk bahawa 50 tahun sudah mentadbir, kian banyak orang-orang kita masih miskin dan dapat menerima beri. Ia tafsirannya. Ia tafsir Pakatan Rakyat. Ia katanya bukan kita madah jangan nolong rakyat, tapi apa kena nolong 2-3 bulan lagi no election. Tok janji lagi dengan kita 1,200. Dia janji. Jadi saya lentuh ya sikit aja. Jadi ketirisan tadi dah akan. Tapi malam tu saya ingin sama-sama kita berfikir apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat. Ya penting. Apa kena kita harus berubah? Apa kena kita harus melangkah menukar undi kita sejak 5 tahun, kapan tahun kita undi barisan ini, mengapa? Jadi saya nak menyentuh 3-4 perkara. Sebab saya dah madah tadi, Barisan Nasional di ada polisi yang beri ad hoc, fikir salah siap beri. Sidak sekolah Cina komplain, beri sekolah Cina. Sidak Hindu kena komplain, beri untuk kuil Hindu. Isi ada polisi. Tidaknya hanya tahu satu rasuah. Berbeza dengan Pakatan Rakyat. Seperti Arif cakap tadi, Datuk Seri Anwar, saya kena terang sikit tu. Jadi adik-adik kakak saya faham. Apabila menang saja Pakatan Rakyat, esok kita akan turunkan harga minyak. Jadi adik kakak sekalian, kita mesti faham polisi itu. Mengapa? Sebab keprihatinan parti PKR kepada masalah dan kesusahan hidup rakyat ialah menjadi perkara dianggap berat bagi parti PKR. Jadi apabila kita turunkan harga minyak, kos pengangkutan akan turun. Apabila kos pengangkutan akan turun, bermakna kos barang-barang lain yang keperluan kehidupan akan turun. Ayat yang penting. Jadi kita menginsaksi, kita susah lagi. Mari RM50 kita dapat beli barang untuk seminggu. Kini itu RM5, RM50, 2 hari ya baru makan. Jadi apa kena? BN ada jawapan. Jawapan BN apa? Oh, luar negeri, regana hidup, kita naik hidup. Tapi Pakatan Rakyat dengan pakar-pakar ekonominya yang diketuai oleh saudara Rafizi Ramli telah memikir gini gaya nolong rakyat tu. Harga naik. Jadi atas nasihat berapa pakar ekonomi bahwa cara pertama ialah turunkan harga minyak. Saya beri contoh, mungkin ada kakak si tahu, saya 4-5 bulan atau perjalanan parti ada melalui hulu Ajang. Kita beli tong gas itu. Tak tahu kita lah. Saya beli sitongnya RM2.8 situng. Tong pakai gas kita masak. Sembilan saya pergi di Ulu Kapit. Terkejut saya di Padang tidak ya. Tong gasnya harganya 160. Bukan Cina kedai untung lebih, bukan. Kos pengangkutan diangkat dari Kuching pergi ke Sibu, naik ekspres lagi pergi ke
Jadi dengan turunnya harga minyak, nescaya mungkin dapat turun 50 ringgit, kan tak ada sampai 28 ringgit di situ lah. Tapi sekurang-kurangnya 50 ringgit. Jadi kakak sekalian, kita mesti paham mengenai polisi Pakatan Rakyat untuk menurunkan harga minyak. Implikasinya luas sekali untuk kesenangan rakyat yang telah bertahun-tahun kebelakangan ini dalam kesusahan oleh kerana pentadbiran salah oleh Barisan Nasional yang membuat kehidupan rakyat susah. Ya, soalan pertama. Soalan kedua yang ingin saya sentuhkan ialah isu PT-PTN. Isu PT-PTN, dia juga. Setidaknya, dak PKR semua nak beri. Selamat bankrupt negeri kita. Tapi adik kakak sekalian, saya nak nerang kita pada malam tu bahawa Pakatan Rakyat lebih prihatin dengan rakyat, bahawa mereka ingat di antaranya penting untuk menghapuskan beban atas rakyat. Jadi gini tu, saya ingin dua isu situ. Isu pertama, isu family unit yang biasa kita duduk mari, mesin umur saya biak-biak atau adik kakak yang lebih tua lagi situ. Memang harapan kita khususnya orang Melayu, lelah hantar anak sekolah, pergi tuition, sampai pergi universiti, dengan harapan apabila balik kita ada orang tua diam di rumah, dapatlah dibantu oleh anak 100-200 tiap bulan untuk menjara hidup. Tapi kini itu anak-anak kita bukan mesti ingat orang tua, atas desakan ekonomi, desakan masalah sekarang tu, nak keluar ada hutang, bayar PT-PTN, bayar hutang. Tadi dah sentuh hal harga motor banyak, bayar payment motor. Ni ada lagi duit untuk ibu bapa. Jadi unit family yang kita selalu bangga-banggakan dalam budaya kita, bangsa Melayu, sudah semakin lama semakin hakis dengan kekeluargaan, isu kekeluargaan ini. Jadi isu ketiga, ada rakan-rakan lain yang akan berbicara setelah ini. Isu ketiga, tidak ada parti BN yang mengadakan khusus satu polisi yang dipanggilkan agenda wanita nasional. Atau adik kakak kita benar penting, jangan kita harus meremeh-remehkan peranan wanita. Sebab PKR dan rakan-rakan Pakatan Rakyat memandang berat contribution kaum Hawa di dalam tiap-tiap pembangunan sebuah negara. Maka keprihatinan itulah PKR Pakatan Rakyat telah mengubarkan satu agenda khusus untuk wanita. Ada disentuh sedikit oleh Arif tadi. Jadi saya ingin nak sambung sikit lah. Jadi sebenarnya tiap-tiap bulan akan kerajaan Pakatan Rakyat, kalau saudara sokong dan undi pada 5 hari bulan, akan menabungkan sebanyak RM60 tiap-tiap bulan untuk isteri keluarga yang mendapatkan 3,000 ke bawah sebulan. Apa tujuannya? Jadi kita kira mana tidak pandai-pandai di kucing tu, dia pandai matematik. RM60 kali 12 bulan dalam setahun 720. Ya, tiap tahun. Jadi beri RM500 50 tahun. Beza kita. Program Pakatan Rakyat, program Barisan Nasional. Jadi apa tujuan duit yang ditabung tadi? Sebab kita tahu masalah dengan keluarga, mungkin keluarga lagi muda 30-40 tahun. Ini kita tahu malang si berbau kata kita, si suami kena kemalangan meninggal kan. Jadi ada juga pakai si isteri hidup, dia boleh ambil duit dari tabung. Jadi mula dia juga tidak nakal-nakal orang lelaki. Mula bini kena tertinggal oleh lakinya berlaki baru. Dia mungkin berlaku. Jadi historinya pun boleh ngambil dari caruman, dari tabung tu. Ayah. Jadi soalannya juga apa kena
polisi itu dibubarkan. Sebab saya dah malah tadi bahawa Pakatan Rakyat memandang tinggi contribution kaum Hawa. Jadi dengan kata lain, apabila kita mempunyai dan menjaga kaum Hawa dengan baik, kaum Hawa akan melahir anak-anak yang cerdik dan baik. Dengan anak-anak yang cerdik dan baik yang akan mengadakan rakyat Malaysia yang cerdik dan baik, supaya kita jadi negara yang terbilang di antara bangsa. Ayah polisinya. Dan polisi Pakatan Rakyat bukannya mimpi semalam. Sudah dikaji dengan mendalam impact positif jangka panjang untuk semua rakyat. Jadi hadirin sekalian, saya harap dengan pendek saja, sebab penting juga adik kakak faham apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat sebelum kita milih, supaya kita dapat milih apa bezanya Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Jadi seorang ada serak, banyak yang nak ceramah, jadi saya mohon maaf. Jadi sekian saja dulu dengan ringkas. InsyaAllah ada masa lagi kita akan berjumpa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Baharudin bin Datuk Mohsin atas ucapan beliau sebentar tadi. Jadi untuk seterusnya majlis menjemput Tuan Haji majlis menjemput Lieutenant Colonel Abang Hamdan bin Abang Hadari untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan.